Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini saya akan berkongsi sedikit mengenai klasifikasi umat Islam pada pandangan Barat. Barat ni mereka adalah golongan yang menolak hukum atas dasar agama. Itu adalah antara ideologi yang dipegang pada hampir keseluruhan masyarakat Barat, orang-orang Barat ni. Kenapa? Kerana mereka tidak mempercayai hal-hal keagamaan. Mereka bersifat prejudis terhadap keagamaan. Mereka menolak atas dasar keagamaan, lebih-lebih lagi agama Islam. Apabila ada satu hukum dan hukum tu berkenaan dengan Islam, mereka menolak hukum tersebut secara total kerana hal-hal keagamaan ini mereka menolak secara total. Mereka menolak kerana hukum tersebut adalah berdasarkan hukum Islam. Jadi itu adalah sikap prejudis orang-orang Barat terhadap Islam. Dan juga bagi memudahkan orang-orang Barat ni menjatuhkan Islam, memanipulasi Islam dan mengawal kebangkitan Islam, mereka menilai Muslim ni daripada beberapa klasifikasi lah sebagai jalan untuk memudahkan mereka untuk menghalang kebangkitan umat Islam, supaya mereka ni boleh terus maju dan sebagainya. Yang pertama ni adalah golongan fundamentalis. Golongan-golongan Barat ni memandang golongan fundamentalis ni sebagai golongan yang sangat-sangat bahagia. Pada kita, pada orang-orang Muslim, kita memandang golongan fundamentalis ni sebagai golongan yang sangat baik lah, kerana mereka sangat taat pada suruhan agama, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, dan mereka memperjuangkan agama, menegakkan agama Islam. Tapi pada pandangan Barat, golongan fundamentalis ni adalah musuh utama yang mereka perlu perangi. Pada pandangan mereka, golongan fundamentalis ni adalah golongan umat Islam, Muslim yang jahat. Kerana apa? Kerana golongan fundamentalis ni sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam, dan mereka memperjuangkan sehingga apa yang berlaku, orang-orang Barat ni takut. Sebab dulu golongan-golongan fundamentalis ni lah golongan-golongan orang-orang yang mula-mula memegang agama Islam, menyebarkan Islam dan memegang agama Islam ni sebagai pegangan hidup yang sangat kuat, sehingga mereka, orang-orang Barat ni, mengalami zaman Renaissance, zaman gelap Barat. Dan umat Islam pada masa itu menguasai segala-galanya, daripada sudut politik, keilmuan, ekonomi dan sebagainya. Jadi mereka takut golongan-golongan ini, dan sebabkan itu mereka menganggap golongan-golongan ini sangat-sangat bahaya, dan mereka menganggap golongan fundamentalis ini adalah golongan yang jahat kerana mereka telah tewas satu masa dahulu. Dan golongan fundamentalis ni adalah golongan yang menolak perkara pemikiran-pemikiran sesat. Tak kiralah sekularisme ke, liberalisme ke, orientalisme ke, apa ism yang lain, semua yang sesat, yang menyeleweng, termasuklah human right. Itu semua ditolak oleh golongan-golongan fundamentalism. Kenapa golongan fundamentalis ni menolak? Kerana mereka memperjuangkan hak agama Islam, hukum-hukum Islam. Kerana itulah orang Barat takut kepada golongan fundamentalis ni. Sebagai contoh, kalau yang ada zaman sekarang ni, contohnya adalah Hamas. Contohnya lagi yang mana mengamalkan, contoh macam negara Turki dan juga Brunei. Mereka, dua negara ini dipandang sebagai negara yang jahat lah oleh orang-orang Barat. Dan kemudian pada kategori klasifikasi yang kedua adalah golongan tradisionalis. Golongan tradisionalis ni mereka mengamalkan Islam, mereka taat pada agama Islam, taat pada suruhan Allah, namun mereka tidak memperjuangkan dengan keras seperti mana golongan fundamentalis memperjuangkan Islam, menegakkan Islam. Kalau golongan fundamentalis ni, dia nak kuasai politik, dia ada hala tuju dia dalam menegakkan agama Islam, memperjuangkan agama Islam. Tetapi golongan tradisionalis ni, dia mengamalkan Islam sesama puak-puak dia saja. Dia tidak memperjuangkan seperti mana golongan fundamentalis ni. Mereka lebih kepada cara-cara keilmuan. Mereka mementingkan kerohanian, peningkatan kerohanian, tahap kerohanian dan juga keilmuan. Mereka cenderung kepada yang itu berbanding kepada perjuangan, kepada politik, kepada memerangi perkara-perkara yang menyeleweng. Mereka kurang cenderung ke arah itu.
berbanding golongan fundamentalis. Pada pendapat barat, pandangan barat, golongan tradisionalis ni adalah golongan yang kurang berbahaya lah berbanding golongan fundamentalis. Tak dinafikan ada juga golongan daripada tradisionalis ni menegakkan agama Islam seperti mana golongan fundamentalis, namun tidaklah kecenderungan itu seramai seperti mana golongan fundamentalis. Dan juga golongan tradisionalis ni golongan yang pesimis terhadap kemajuan. Mereka rasa macam kemajuan ni, apa perlu kemajuan ni? Dia mempersoalkan seperti itulah mereka, kerana mereka menganggap golongan kemajuan ni adalah satu perkara yang negatif lah berbanding positif. Dia banyak negatif berbanding positif. Itu adalah pandangan golongan tradisionalis ni. Sebagai contoh, golongan fundamentalis ni adalah golongan-golongan tabligh, golongan-golongan sufi yang mengamalkan tarikat dan sebagainya. Itu adalah sebagai contoh golongan-golongan tradisionalis. Dan kemudian pada klasifikasi yang ketiga adalah golongan modernis. Golongan modernis ni adalah golongan yang mereformasi semula hukum hakam Islam, mereformasi semula agama Islam mengikut kehendak mereka, mengikut akal mereka, mengikut nafsu mereka sendiri. Itu adalah golongan modernis. Dia rasa macam kalau hukum hakam ni benda yang lama, benda yang tak boleh nak diperbaharui, jadi mereka tolak hukum tu. Mana-mana hukum Islam yang mana boleh direformasi semula, yang boleh dibentuk semula, dibagi nafas baru, dia tokok tambah, dia tolak mana nak, dia tambah mana nak. Dan itu perkara yang dilakukan oleh golongan-golongan modernis. Daripada itu lahirlah golongan-golongan hak asasi lah, apa semua tu. Mereka masukkan benda-benda pemikiran-pemikiran barat ni sikit demi sikit ke dalam hukum hakam Islam, ke dalam syarak-syarak yang telah ditetapkan. Dan akhirnya benda ni mengajak ataupun mengalukan perkara-perkara buruk, fitnah-fitnah dan juga tumahan-tumahan kepada Islam, kerana Islam ini tidak lagi diamalkan secara Islam yang sepatutnya, kerana telah diubah oleh golongan-golongan modernis. Dan klasifikasi yang terakhir adalah golongan sekular, yang mana golongan sekular ini adalah golongan yang menolak agama Islam, tidak menghiraukan Islam. Dia bersifat selektif, mana nak dalam hukum, contohlah dalam satu agama ni, mana yang dia nak dia ambil, mana yang dia tak nak ambil. Ini adalah contoh golongan secularism. Ini adalah klasifikasi yang dinilai oleh golongan-golongan barat bagi memudahkan mereka menyusun strategi macam mana nak menghalang kebangkitan umat Islam, supaya umat Islam ni tidak memerangi mereka lagi, tidak bersatu dan tidak mencapai kemajuan dan sebagainya. Kerana mereka takut kalau umat Islam ni bersatu padu bersama-sama juga memerangi mereka, mereka akan mengalami zaman gelap untuk kali yang kedua. Jadi itu mereka takut, dan disebabkan itulah mereka cuba untuk menyusun strategi dengan mengklasifikasikan umat-umat Islam ni kepada beberapa bahagian lah, seperti yang telah dinyatakan tadi, insya-Allah.